menggambarkan makna ataupun hakikat sesuatu. Dan apabila ada suatu kecenderungan untuk mengubah istilah-istilah Qurani ini dengan istilah-istilah Sanskrit, maka dialah orang yang pertama bangkit untuk menentangnya. Dia bagi satu contoh yang mungkin lucah bunyinya, tapi saya sebut untuk memberikan gambaran yang baik dalam isu ini. Dia bagi satu contoh, perkataan hajat. Kita sudah ada perkataan hajat, dan kita nak tukar dengan butuh, dia kata. Akhirnya perkataan butuh sudah menjadi bahasa atau istilah yang standard dalam bahasa Indonesia. Tapi Hamka telah menjelaskan apakah kita nak menggantikan kalimah-kalimah Arab ini, kalimah-kalimah Qurani ini dengan istilah-istilah carutan, dia kata. Begitu juga tuan-tuan, istilah-istilah lain, ya. Dalam bahasa kita sendiri, kita sudah ada temasya. Temasya ni maksudnya berlapang-lapang, melancung dan sebagainya. Kita tukar dengan melancung. Di Indonesia pariwisata, kita sudah ada takziah, kita tukar dengan balasungkawa. Apa benda ni? Dialah antara orang yang paling tegas mempertahankan keutuhan bahasa Melayu. Dan dia jugalah orang yang pertama membidas kerajaan ataupun pemerintah Indonesia ketika mereka ubah tulisan Jawi kepada Rumi, yang kemudiannya diikuti juga oleh Malaysia pada tahun 1956. Jadi inilah antara perjuangan ataupun sumbangan Hamka. Selain beliau juga adalah seorang ahli sejarah. Ada bezanya ahli sejarah yang ada pada ketokohan almarhum Buya Hamka ini, ialah ahli-ahli sejarah melihat beliau sebagai ahli sejarah dan pelaku sejarah. Berbeza dengan ahli sejarah yang lain. Ahli sejarah yang lain akan berkurung di dalam bilik-bilik penelitian dan menulis sejarah daripada jauh. Tetapi Hamka, seorang tokoh sejarah yang terkenal, Delia Nur, telah mengatakan Hamka ini adalah seorang ahli sejarah dan pelaku sejarah. Itulah dia, kerana dia sendiri mencorakkan sejarah. Di samping dia juga adalah seorang peneliti sejarah. Dan salah satu sumbangan beliau yang paling besar ialah dia telah merombak teori kedatangan Islam di Nusantara. Dia kata teori yang diketengahkan oleh orientalis sebenarnya membawa agenda tertentu. Apabila mereka mengatakan Islam datang daripada India, mereka hendak membuktikan kononnya bahawa Islam yang datang ke Nusantara ini tidak asli lagi, tetapi Islam yang sudah disadur dengan kebudayaan India. Sedangkan Hamka mengatakan Islam datang daripada tanah Arab sendiri, daripada Jazirah. Walaupun tempat persinggahannya adalah Malabar. Malabar itu adalah corruption of the word mu'tabar, tempat persinggahan untuk meneruskan perjalanan ke Mulakat, Melaka, tempat pertemuan, dia kata. Dan perkara ini berlaku pada kurun yang pertama hijrah lagi. Jadi dia telah menyampaikan rumusan ini dalam sebuah seminar kedatangan Islam di Medan pada tahun 1963, bahawa Islam datang pada abad yang pertama hijrah dan disampaikan langsung daripada tanah Jazirah. Ini telah diterima oleh panitia dan akhirnya menjadi teks yang resmi di dalam buku-buku sejarah di Indonesia dan juga di Malaysia. Dia merombak cara berfikir, dan idea yang mengatakan Islam dibawa oleh pedagang juga telah ditolak oleh Hamka. Sejak bila Islam datang dibawa oleh peniaga? Islam datang disebarkan oleh pendakwah. Walaupun Nabi SAW adalah seorang pedagang, tetapi tugas dia bukan untuk berdagang, tugas dia adalah untuk berdakwah. Jadi Islam datang ke Nusantara bukan dibawa oleh pedagang, tetapi dibawa oleh pendakwah. Ini adalah antara fakta-fakta yang berjaya diketengahkan oleh Hamka, yang kini diterima sebagai suatu yang betul dan fakta. Jadi sebagai penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya merasa telah melakukan kezaliman kepada tokoh yang hebat ini, kerana saya hanya mampu untuk berkongsi sekelumit saja daripada sumbangan beliau. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca buku ni. Saya bukan nak jual, suruh baca. Tapi kalau nak baca kena belilah.
Itu trik peniaga lah tu. Di dalamnya saya, walaupun bab tentang hamka ni hanya sekitar 13 ataupun 14 muka surat, tetapi di sana dinyatakan rujukan-rujukan yang tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada rujukan-rujukan tersebut untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ya. Akhirnya saya rasa perlu juga saya sebutkan dekat sini, almarhum Buya Hamka juga adalah seorang yang halus bahasanya. Kalau kita baca buku-buku beliau tentang falsafah, tasawuf moden, pandangan hidup Muslim, bohong di dunia, di lembah kehidupan, peribadi, kita akan dapati banyak ungkapan-ungkapan yang sangat menarik. Antaranya dia kata, jangan ditangisi apa yang hilang, tapi syukurilah apa yang masih ada. Kelak kalau apa yang masih ada ini hilang, ditangisi pula. Kemudian dia mengatakan, jangan ditertawakan orang yang jatuh, tetapi bersyukurlah kerana engkau tidak turut jatuh. Jadi tuan-tuan dan puan, saya amat teringin kalau generasi muda pada hari ini dapat didedahkan dengan karya-karya sastra almarhum Buya Hamka, kerana dia boleh membina peribadi, dia boleh menghaluskan jiwa. Tapi malangnya anak-anak kita pada hari ini mungkin kerana publicity, mereka lebih cenderung untuk membaca buku Harry Potter kan. Berapa sebiji tu, berapa? RM30, RM40, habis tu baca, lepas satu volume. Apa kesannya kepada jiwa remaja? Tak ada kesan ya? Hanya khayalan, tahyul dan khurafat. Tapi kalau kita dapat mungkin kita kena ketengahkan karya-karya Hamka ini dalam bentuk yang lebih menarik, mungkin dalam bentuk yang ada ilustrasi-ilustrasi ya? Kerana anak-anak generasi ini terdedah dengan multimedia dan sebagainya, internet dan sebagainya. Mungkin ianya perlu diolah dalam bentuk yang boleh menarik minat mereka untuk membaca. Ianya boleh membentuk jiwa, boleh menajamkan kerohanian dengan ungkapan-ungkapan. Saya alhamdulillah ketika saya kecil, saya sempat untuk mengikuti kuliah almarhum Buya Hamka secara live di masjid, dan saya rasa kesannya berpanjangan sehingga hari ini. Dia adalah seorang tokoh pendakwah yang kata-katanya halus. Dia, ini suatu yang patut kita belajar. Maknanya kita menyampaikan satu mesej tanpa menyentuh pribadi sesiapa, tetapi tajam dan sampai kepada matlamatnya. Dan saya rasa mungkin ada di kalangan kita yang masih menyimpan kaset-kaset almarhum Buya Hamka yang antaranya kuliah subuh, koleksi kuliah subuhnya. Dia itu adalah suatu khazanah yang sangat tidak ternilai. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, semoga perkongsian yang singkat pada pagi ini dapat mencetuskan satu keinginan kepada kita untuk mendalami lagi tentang ketokohan seorang ulama tersohor yang bernama almarhum Buya Hamka. Semoga kita juga mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada sumbangan beliau di sini semasa hayatnya. Saya juga nak maklumkan bahawa buku yang sebelumnya itu Jejak Risalah di Nusantara 5, Perang Aceh 1873-1913 dan Peranan Senok Berunjir, yang mana salah satu daripada bab dalam buku ini pernah saya kupas dalam salah satu daripada bicara ad-din satu ketika dulu. Ini pun baru saja diterbitkan. Jadi di belakang sana ada jilid 1, 5 dan 6. Mana 2, 3 dan 4 masih dalam proses penulisan. Dia macam Star Wars juga dia keluar yang kemudian, baru yang sebelumnya akan keluar. Jadi mohon doa semoga Allah Ta'ala beri kekuatannya untuk melengkapkan penulisan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.